مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lagi-lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi pilih kita untuk kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Okay. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesihatan. Di antara kita ada yang tak sihat, maka kita doakan kawan-kawan kita yang tak sihat, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa an Aisyah tadi ceritakan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu, beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu. Tahu apa? Ayyan lailatin, manakah Lailatul Qadar? Ayya lailatin, manakah malam Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang perlu aku ucapkan pada malam tersebut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuli ucapkanlah olehmu wahai Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jawapan dari pertanyaan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, Rasulullah, beritahu kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar, apakah doa yang perlu saya minta pada malam itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Ya Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun adalah zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau menyukai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Baginda Nabi SAW di dalam hadis ini, baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam akhir-akhir Ramadan, ya, khususnya malam Lailatul Qadar, kita gunakan waktu untuk apa? Untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah doa yang sangat lengkap. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebab apa lengkap? Sebab dalam doa ini Allah, kita menyebutkan Allah dengan segala sifat kemurahannya, belas kasih sayangnya, untuk mengampunkan kita daripada tuntutan akhirat. Lebih daripada itu, apakah ada yang kita nak? Innaka afuwun, engkau adalah zat yang maha pengampun,
tuhibbul afwa. Kan? Kita puji Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menyukai pengampunan, fa'fu anni, ampunkanlah kami. Maka ada seorang ulama iaitu bernama As-Sufyan As-Sa'uri, beliau mengatakan pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, menyibukkan diri dengan berdoa lebih baik menyibukkan diri dengan berdoa daripada ibadat-ibadat yang lain. Tetapi ada seorang ulama lagi bernama Ibnu Rajab berkata, tidaklah hanya berdoa tetapi lebih afdal menghimpunkan pelbagai amal ibadat seperti membaca Al-Quran, solat, doa, muhasabah dan seumpamanya, sebab semua itu diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW. Maka ada beberapa hari lagi ini, kita jangan doa ketika mengaminkan doa imam saja, tetapi kita selalu baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Susah ke senang doa tu? Ada siapa yang dah hafal? Cuba kita baca sama-sama. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah hafal? Baca doa tu. Di akhir Ramadan ni, apatah lagi mungkin nanti kalau kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, baca doa tu supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Apakah hasil daripada doa minta ampun kepada Allah ini? Maka ulama mengatakan bila kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, maka mudah untuk kita untuk amalkan agama. Bila kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih daripada titik-titik hitam yang sebab daripada maksiat yang kita buat, maka mudah untuk kita menerima nasihat. Itu yang pertama. Bila kita mudah untuk menerima nasihat, maka apabila kita mendengar hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan beramal, ataupun kita mendengar ancaman tentang meninggalkan amal, maka kita boleh untuk menerimanya. Menerima nasihat dari baginda Nabi SAW khususnya. Bila kita dah boleh menerima nasihat, maka akan ada jalan berikutnya, iaitu kita dapat amalkan. Ini adalah hasil daripada doa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebab apa kita susah nak beramal ibadat, susah nak jadi baik, sebab dalam diri kita masih ada titik-titik hitam bekas maksiat yang kita buat. Maka itu yang menjadi kita agak berat untuk amalkan agama. Sebab kita kena tahu bahawasanya mustahil. Apakah itu mustahil? Mustahil ini adalah satu perkara yang mana dia tak akan dapat duduk satu tempat. Dua benda yang berlawanan dia tak akan duduk dalam satu tempat. Contoh, apakah ada istilah antara diam dan berdiri? Dia boleh duduk sekali, boleh ke? Diam dan berdiri. Diam dan bergerak. Diam dan bergerak. Bergerak dan diam. Apakah dia boleh duduk sendiri? Duduk sekali. Ini perkara yang mustahil. Jadi, kalau dia bergerak, bergerak. Kalau dia diam, diam. Sama juga dengan diri kita. Dalam diri kita, tak akan ada boleh sesuatu yang namanya hidayat, yang namanya nur ataupun zulumat, dia duduk sekali. Kita tengok dalam satu ruangan, dalam satu tempat, kalau kita buka lampu, gelap akan hilang. Betul. Bila kita tutup lampu, gelap akan menguasai tempat tu. Begitu juga di dalam hati kita. Bila kita banyak buat kebaikan, bila kita banyak berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka dia akan datang nur cahaya ini akan menerangi hati kita. Bila nur menerangi hati kita, kegelapan tu akan pergi dengan asbab amal kebaikan kita tadi. Tetapi kalau amal kita ni kurang, maka titik hitam tu akan lebih menguasai cahaya tadi. Bila titik hitam ni menguasai cahaya, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan dapat bergabungnya antara cahaya dan kegelapan. Tak ada istilahnya hati saya dibagi dua.
Malam baik, siang jahat, tak ada. Kalau dah gelap, gelap. Kalau dah cerah, cerah. Sebab kita tengok dalam office kita ni, buka lampu. Cuba tolong tutup lampu. Ada ke yang terang, yang gelap? Gelap-gelap semua. Terang-terang semua. Perkara yang tidak akan dapat kumpul. Begitu juga dalam hati kita. Kan? Tak akan dapat berkumpul antara nur dan zulumat. Untuk menghilangkan zulumat, titik hitam hati kita ni, keras sangat kita ni nak dengar nasihat. Sebab apa? Di antaranya sebab kita kurang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari pernah tak kita terlupa, pernah tak kita lupa untuk beristighfar? Ada ke? Nabi SAW paling kurang sehari 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat tanya, kenapa istighfar? Tuhan kan tak ada dosa. Nabi kata, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Orang yang tak ada salah pun minta maaf. Apatah lagi kita yang banyak salah, kenapa tak nak minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jangan sampai sehari kita terlepas tanpa kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk dosa-dosa kecil. Istighfar. Untuk dosa besar, kita kena, macam mana cara dia? Kena bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji tak nak buat lagi. Faham? Boleh? Ada beberapa hari lagi ni, jadikan akhir Ramadan kita ni akhir hari yang akan merubah kehidupan kita selepas Ramadan. Masa bulan Ramadan kita jaga kan, solat kita 5 waktu, kita jaga Al-Quran kita hari-hari, kita jaga zikir kita. Macam mana selepas bulan Ramadan nanti benda tu akan berterusan, bahkan tambah baik sampai kita mati. Boleh? Ada yang nak tanya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlim minal ahwali mubtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan tawsil kulli haubatan wastur lana aurati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillali. Ya Rabbana Nabi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli
nahdha bi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.